Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak murid kesayangan cikgu. Okey, berjumpa lagi kita pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey, tajuk yang akan cikgu ajar pada hari ini iaitu kata nama am dan kata nama khas. Okey, dah sedia anak-anak untuk belajar bersama cikgu hari ini? Okey, apa itu kata nama am? Kata nama am digunakan untuk menyebut nama benda, haiwan, manusia dan tempat. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Apa itu kata nama khas? Kata nama khas digunakan untuk menyebut nama sesuatu secara khusus meliputi nama manusia, tempat, haiwan dan benda. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Kita tengok contoh bagi setiap kategori yang sebutkan tadi. Kategori pertama iaitu manusia. Kata nama am dan kata nama khas untuk manusia. Contoh yang pertama yang cikgu bagi iaitu perkataan cikgu. Perkataan cikgu ini ialah kata nama am. Apabila letakkan nama, dia akan jadi kata nama khas. Contohnya, Cikgu Noraini. Huruf C dan huruf N ini ditulis dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama khas. Tengok contoh yang kedua iaitu perkataan doktor. Perkataan doktor ialah kata nama am. Ditulis dengan huruf kecil. Sebab itulah cikgu letakkan warna hitam. Semuanya berwarna hitam kerana ia ditulis dengan huruf kecil. Tetapi apabila kita letakkan satu nama di belakang perkataan doktor, contohnya Dr. Amira, dia akan jadi kata nama khas. Bila kata nama khas, huruf D untuk perkataan doktor perlu ditulis dengan huruf besar. Dan begitu juga dengan perkataan Amira. Huruf A ditulis dengan huruf besar. Suka cikgu nak ingatkan di sini bahawa bukan semua huruf untuk kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Tetapi huruf pertama sahaja pada perkataan tersebut ditulis dengan huruf besar. Contoh yang ketiga, perkataan abang. Abang merujuk kepada seorang lelaki ini. Bila kita tulis abang, ini merujuk kepada kata nama am. Tengok gambar yang sama, perkataan abang tadi, apabila cikgu letakkan nama Luqman Hakim, dia akan jadi kata nama khas. Apabila kata nama khas, huruf L dan huruf M ditulis dengan huruf besar. Sebab itu kalau kamu tengok dalam slide ni, cikgu letakkan warna merah untuk huruf L dan huruf H. Berikutnya tengok pula contoh yang keempat iaitu perkataan kakak. Kakak ialah kata nama am. Ditulis dengan huruf kecil. Tetapi gambar yang sama cikgu letakkan nama. Contohnya Jennifer. Dia adalah kata nama khas. Nama Jennifer ni nama bagi orang yang dalam gambar ni. Ini sebagai contoh. Jadi J ni ialah huruf besar untuk Jennifer. Sebab ia adalah kata nama khas. Faham ya yang berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas untuk manusia? Sekarang ni kita tengok pula contoh kategori kata nama am dan kata nama khas untuk haiwan. Haiwan yang pertama cikgu pilih ialah perkataan kucing. Bila kita tulis perkataan kucing, ia adalah kata nama khas, kata nama am. Apabila kita letakkan nama pada kucing, contohnya nama kucing ni Moti. Jadi dia akan jadi kata nama khas. M perlu ditulis dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama khas. Contoh yang kedua ialah perkataan harimau. Kalau kamu tulis harimau sahaja, kamu perlu tulis dengan huruf kecil kerana ia adalah kata nama am.
Tetapi kalau harimau tersebut kamu berikan nama, contohnya Pak Belang. Tengok sebagai contoh dalam gambar. Pak Belang. Jadi automatik dia akan jadi nama khas. Huruf P dan huruf B perlu ditulis dengan huruf besar kerana ia kata nama khas. Sebab itulah dalam slide ni huruf P cikgu warnakan dengan warna merah, huruf B pun cikgu warnakan warna merah kerana kedua-dua ini perlu ditulis dengan huruf besar. Contoh yang ketiga ialah perkataan anjing. Okey, perkataan anjing ini perlu ditulis dengan huruf kecil kerana ia adalah kata nama am. Tetapi apabila anjing ini kita letakkan nama, contohnya Lopez. Okey, dia akan jadi kata nama khas. Bila kata nama khas, huruf L di depan ini perlu ditulis dengan huruf besar kerana ia kata nama khas. Okey, Lopez. Okey, boleh faham? Ini adalah contoh kategori bagi haiwan. Seterusnya, kategori pula iaitu tempat. Okey, kata nama am dan kata nama khas untuk tempat. Contoh yang pertama iaitu bandar. Okey, bandar ini adalah tempat. Okey, tapi kalau tulis nama bandar sahaja, perkataan bandar sahaja, ia adalah kata nama am dan perlu ditulis dengan huruf kecil. Tetapi kalau kita letakkan nama di belakang perkataan bandar ini, contohnya Bandar Kuantan. Okay, dia akan jadi kata nama khas. Sebab itu huruf B untuk bandar dan huruf K untuk Kuantan perlu ditulis dengan huruf besar. Contoh yang kedua iaitu perkataan kampung. Okay, kalau tulis perkataan kampung, tak ada nama, kampung sahaja, ia adalah kata nama am. Tapi kalau di belakang perkataan kampung ini, kita letakkan satu nama, contohnya Kampung Motin. Dia akan jadi kata nama khas. Okay, huruf K untuk kampung dan M untuk Motin perlu ditulis dengan huruf besar. Sebab itulah cikgu letakkan warna merah di sini. Okay, contoh yang ketiga, perkataan masjid. Okay, kalau perkataan masjid sahaja tanpa apa-apa perkataan di belakang, tanpa nama dekat belakang, dia adalah kata nama am. Okay, apabila kita letakkan satu nama di belakang perkataan masjid, contohnya Masjid Nabawi. Okay, dia akan jadi kata nama khas. Okay, sebab nama masjid ini ialah Nabawi. Okay, jadi huruf M untuk masjid dan huruf N untuk perkataan Nabawi ini perlu ditulis dengan huruf besar. Dan contoh yang terakhir untuk tempat iaitu perkataan kelas. Okay, kalau tulis kelas sahaja, ia adalah kata nama am. Perlu ditulis dengan huruf kecil. Tapi kalau kita letakkan nama di belakangnya, contohnya kelas 3 Ibnu Rushd. Okey, dia automatik dia akan jadi kata nama khas. Bila kata nama khas, huruf yang di depan perkataan setiap perkataan tersebut perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, boleh faham? Okey, kata nama am dan kata nama khas yang merujuk kepada tempat. Ini adalah contoh yang cikgu beri. Yang terakhir itu kategori pula benda. Okay, tengok contoh yang pertama, kategori benda iaitu kereta. Okay, kalau tulis perkataan kereta sahaja, ia adalah kata nama am. Perlu ditulis dengan huruf kecil. Tetapi kalau belakang kereta ni kita letakkan satu je nama, okay, contoh yang cikgu beri ni, kereta Mercedes. Okay, bila kereta Mercedes, dia dah jadi kata nama khas. Bila kata nama khas, huruf K dan huruf M ini perlu ditulis dengan huruf besar. Okay, boleh faham Okay, contoh yang kedua, bag. Kalau tulis bag saja, kita akan gunakan huruf kecil kerana ia adalah kata nama am. Tapi belakang bag ni kita tulis perkataan ataupun kita tulis jenama bag tersebut, contohnya bag Bonia.
dia dah jadi kata nama khas. Bila kata nama khas, perkataan back yang kat depan ni kita kena tuliskan dengan huruf besar. Begitu juga huruf B dengan perkataan Bonia ni juga kena tulis dengan huruf besar. Sebab ia adalah kata nama khas. Contoh yang ketiga iaitu kasut. Perkataan kasut. Kalau tulis kasut sahaja tanpa ada jenama, dia adalah kata nama am. Tetapi bila cikgu letakkan jenama kasut tersebut, dia akan jadi kata nama khas. Contohnya kasut night. Okay, kasut night ni maksudnya ialah kata nama khas kerana night ini merupakan jenama bagi kasut tersebut. Jadi dia automatik jadi kata nama khas. Huruf K untuk kasut perlu ditulis dengan huruf besar dan huruf N untuk night juga perlu ditulis dengan huruf besar. Dan contoh yang terakhir untuk benda iaitu telefon. Okay. Kalau tulis telefon sahaja, ia adalah kata nama am. Ditulis dengan huruf kecil. Okay. Tetapi kalau cikgu letakkan jenama telefon iaitu Vivo. Telefon Vivo. Dia akan jadi kata nama khas. Huruf T untuk telefon dan huruf V untuk Vivo perlu ditulis dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama khas. Okey, boleh faham anak-anak? Setakat ni ada 4 kategori untuk penggunaan kata nama am dan kata nama khas iaitu manusia, haiwan, tempat dan benda. Okay, sekarang ni kita tengok penggunaan kata nama am dan kata nama khas di dalam ayat. Okay, ini adalah contoh ayat dan juga bagaimana kita menulis kata nama am dan kata nama khas di dalam ayat. Okay, contoh ayat yang pertama, kereta itu sungguh cantik. Okay, tadi cikgu cakap kan kata nama am perlu ditulis dengan huruf kecil. Ya, betul. Tetapi apabila kata nama am kita letakkan di hadapan ayat, kita perlu tulisnya dengan huruf besar. Seperti yang cikgu tulis dalam slide ini. Okay, huruf K sahaja kena tulis besar kerana ia adalah permulaan ayat. Okay, cikgu sahaja bagi contoh ayat ni supaya kamu lebih faham. Okay, tengok pula contoh ayat untuk kata nama khas iaitu kereta Mercedes itu sungguh cantik. Tengok huruf K tu memang kena tulis huruf besar. Dan huruf M pun kena tulis huruf besar kerana ia adalah kata nama khas. Kereta Mercedes. Boleh faham Tengok pula ayat yang kedua. Doktor bertugas di hospital. Sepatutnya perkataan doktor ni kata nama am ke kata nama khas? Siapa boleh jawab? Ini adalah kata nama am. Sepatutnya ditulis dengan huruf kecil. Tetapi dia duduk di depan ayat. Bila duduk di depan ayat, jadi perkataan doktor ni huruf D-nya perlu ditulis dengan huruf besar. Okey, boleh faham Okey, contoh ayat bagi kata nama khas iaitu Dr. Amira bertugas di Hospital Kuantan. Okey, ada 2 kata nama khas dalam ayat ini iaitu Dr. Amira dan juga Hospital Kuantan. Okey, Dr. Amira D kena tulis huruf besar, A untuk Amira kena tulis huruf besar. Ini kata nama khas kategori manusia. Manakala Hospital Kuantan iaitu kata nama khas kategori tempat. Okey, H huruf besar, K juga tulis huruf dengan huruf besar. Contoh yang ketiga. Kucing ini dipelihara oleh ibu. Okey, kucing ni kata nama am. Sepatutnya ditulis dengan huruf kecil. Tetapi disebabkan dia diletakkan di permulaan ayat, jadi huruf K kena tulis dengan huruf besar. Okey. Contoh ayat untuk kata nama khas, nama kucing peliharaan ibu ialah Moti. Jadi Moti ini, perkataan Moti ini merujuk kepada nama kucing. Jadi kita kena tulis dia dengan huruf besar M sebab ia adalah kata nama khas. Okey, permulaan ayat, perkataan nama N kena tulis dengan huruf besar. Okey.
Seterusnya, contoh yang terakhir, kelas ini sungguh bersih. Okay, kelas ini sungguh bersih. Kelas ni ialah kata nama am merujuk kepada tempat. Sepatutnya ditulis dengan huruf kecil. Tetapi dia duduk di depan ayat, jadi cikgu kena tulis dia dengan huruf besar. Okay, tengok pula contoh kata nama khas untuk tempat. Contohnya, kelas 3 Ibnu Rushd sungguh bersih. Jadi kata nama khasnya ialah 3 Ibnu Rushd. Jadi huruf K, huruf T, huruf I dan huruf R ditulis dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama khas merujuk kepada tempat. Okey, cikgu harap anak-anak semua faham apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi, iaitu bagaimana cara menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Bagaimana kita nak tulis kata nama am dan kata nama khas di dalam ayat. Okey, kalau kamu perhatikan dalam paparan skrin ini, cikgu dah tunjukkan cara menulis untuk kata nama am dan kata nama khas di dalam ayat. Okay, sekarang ni kita nak uji balik minda kamu apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kata nama am. Kata nama am digunakan untuk menyebut nama benda, haiwan, manusia dan tempat. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil. Okey, akan tetapi apabila kata nama am kita letakkan di hadapan ayat, kita perlu menulisnya dengan huruf besar. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam contoh tadi. Okay, apa pula kata nama khas? Kata nama khas digunakan untuk menyebut nama sesuatu secara khusus, meliputi nama manusia, tempat, haiwan, benda dan tumbuhan. Kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Okey, boleh ingat semua? Ingat balik, kata nama am tulis huruf kecil, kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Tetapi ada masanya kata nama am ditulis dengan huruf besar sekiranya ia terletak di permulaan ayat. Okey, boleh faham semua? Okey, cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat faham apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini. Okey. Sekiranya ada apa-apa masalah, kita jumpa lagi pada sesi yang lain. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh hubungi cikgu dan cikgu akan cuba bantu kamu. Okey. Okey, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Jaga diri, jaga kesihatan, stay at home.